Kecurigaan kami ni bermula apabila benda tu hanyut dalam jarak 30 meter je, dan ia semakin menghampiri tempat kami buat kerja ni, iaitu dekat dengan kaki pelantar. Dan Muiz kata apa tau? Weh geng, kau tengok tu, batang hanyut ni macam nak menuju kat tempat kita lah. Dan saya ni, yelah Is, melawan arus pula tu kan. Dan Saiful cakap tau, macam je aku tengok batang ni, macam pulau hanyut pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda sekali lagi kita bawa anda kisah daripada pelantar minyak. Okey, offshore gitu kan. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, macam yang KSM katakan tadi, kali ni kita nak cerita pasal offshore kan, pengalaman satu brother ni yang kerja dekat offshore. Okay, cerita dia macam ni. Kita terus dengan cerita dia lah. Tajuk dia yang ini Tembuaka. Siapa pernah dengar Tembuaka ni? Kalau KSM sendiri, ini adalah kali pertama KSM dengar pasal Tembuaka ni. Jadi kalau anda semua nak tahu apa itu Tembuaka tu, kita terus dengan kisah dia. Seperti yang kita semua ni dah sedia maklum lah, lautan ni adalah nusantara bagi mereka, iaitu jin, hantu lah dan makhluk gaib. Sama jugalah macam lebih kurang macam hutan kan. Jadi kita ni sebaik-baik makhluk yang dicipta adalah dituntut untuk percaya bahawa wujudnya benda-benda gaib dan mistik macam ni. So secara logiknya lautan ni memang home lah bagi makhluk-makhluk jin dan hantu ni. Jadi sebab selalunya lah lautan yang luas ni lah juga tempat orang buang saka lah, jin, benda-benda syirik ni semualah dicampakkan ke laut. Jadinya tak hairanlah jika kita terserempak ataupun sebaliknya. Jadinya tanpa membuang masa, kali ni saya nak cerita kisah pengalaman saya, kata dia. Kalau saya tak silap, nama dia Tembu Akar ataupun tumbuh akar macam tu, iaitu sejenis makhluk laut yang saya kurang pastilah jenis makhluk apa ni. Dan sebelum ni saya ada buat research juga pasal binatang ni. Tapi mengikut kata orang tua ni, ianya adalah sejenis hantu laut ataupun hantu sungai macam tu, yang sangat-sangat ditakuti satu ketika dulu. Okey, cerita dia macam ni. Dan pada suatu malam tu, kisah ni di mana masa tu saya masih lagi barulah dalam kerjaya. Saya bekerja di oil and gas tu. Dan masa tu dekat kawasan perairan South West Borneo tau, iaitu kawasan Ampar, AMPA, pelantar minyak. Dan tak perlulah saya beritahu location Ampar ni berapa ya, kata dia, sebab setiap pelantar ni ada nombor-nombor dia. Jadi kalau dia sebut nanti tahulah semua kan. Jadinya sebagai contoh, Ampar 1, Ampar 2 dan seterusnya lah. Dan rasanya sesiapa yang bekerja dekat offshore ni, dekat kawasan ni, mesti akan tahulah kat mana tempat ni. Dia kata seram ni cerita dia. Okeylah, pada masa tu jam kira-kira pukul 1 pagi lebih tau. Dan lepas break lunch hour bagi shift sebelah malam ni, kita orang shift malam ni as usual lah daripada pukul 6pm sampai pukul 6am tau. Dan seperti biasalah, jika pelantar minyak ni shutdown, kami akan buat aktiviti cool work, kata dia, hot work, rigging dan taving.
tagging, kan? Dan lebih tepat lagi iaitu maintenance di sekitar pelantar yang shutdown ni. Okey, time ni nama saya letak sini Yus, Muiz dan Saiful. Ada bertiga lah ni. Dan kita orang ni, tiga orang ni diberi tugas untuk membuat mastering. Dan nak buat benda ni selalunya dekat boat loading kata dia, ataupun sump pump. Sebab ini adalah pemisah antara minyak dan gas daripada dasar laut. So of course lah, kami masa tu dekat dengan permukaan air laut lah kan. So dengan suasana yang masa tu agak sedikit gelap lah, sebab lampu pun ada, memang ada lampu, cuma sama-sama je lampu tu. Tapi untuk memudahkan, orang kata sekadar untuk nak mudahkan kerja lah, kami tambah lagi, orang kata gunakan lampu dekat kepala tu, headlamp panggil tu kan. Alah, yang melekat dekat helmet macam tu kan, macam orang kata miner tu, melomong emas tu, macam tu lah lebih kurang. Jadinya sedang asyik-asyik kita orang buat kerja tu, sambil tu kita orang buat-buat kosong je lah kan. Biasalah kan, masalah dunia, membawang dan sebagainya lah. Jadinya kita orang chill je lah waktu tu, tengah buat kerja, happy-happy lah. Tapi masing-masing dengan idea, berbagi-bagi skill lah, cara nak buka, cara nak settlekan kerja lah lebih kurang kan. Dan tiba-tiba kawan saya terlihat satu batang pokok tau, yang sedang hanyut dibawa oleh arus laut. Agak besar lah juga batang kayu ni tau, dan dipenuhi dengan akar-akar atau batang kayu tu, dan daun kekuningan yang berlumut-lumut tu. Mula saya agak lah, ni mesti kayu balak yang hanyut agaknya ni. Bermacam-macam andaian lah, dan berbagai-bagai kemungkinan yang kami rasa masa tu. Nah, sebab ialah first time kan, tengok kayu balak besar macam tu hanyut dekat tengah-tengah lautan ni. Kecurigaan kami ni bermula apabila benda tu hanyut dalam jarak 30 meter je, dan ia semakin menghampiri tempat kami buat kerja ni, iaitu dekat dengan kaki pelantar. Dan Muiz kata apa tau, "Weh geng, kau tengok tu, batang hanyut ni macam nak menuju kat tempat kita lah." Dan saya ni, yelah Is, melawan arus pula tu kan. Dan Saiful cakap tau, macam je aku tengok batang ni, macam pulau hanyut pun ada. Dan Saiful tergelak lah time tu kan. Dan semasa ni lah kita orang masih gelak-gelak lagi tau. Masih orang kata tak tahu, tak bersangka negatif, tak ada rasa apa-apa tau. Tiba-tiba ada satu bau yang sangat hanyir, sangat busuk tau. Tak tahulah nak describe bau ni macam mana tapi ianya sangat-sangat buruk bau dia. Sehingga kan kami ni tak sanggup tau nak tahan dengan bau tu. Dan pada masa yang sama juga, Saiful kata, Weh, korang tengok tu tengok tu." Dan saya cakap, "Subhanallah, Allahu Akbar, apa benda ni?" Dan waktu tu si Muiz dah terdiam tau. Apa yang kita orang sedang saksikan pada masa ni adalah batang tu menghembuskan air di atas permukaan dia, dan macam lebih kurang ikan paus yang sangat besar sembuh kata macam tu kan. Dan batang kayu ni ia bergerak menghampiri kaki pelantar yang tempat kita orang ada ni lah. Dan yang mengejutkan kita orang ni, benda ni akar dia ni menjala hidup tau, dan berpaut dia macam berpaut pada kaki pelantar tempat kita orang ada waktu tu. Waktu ni, astagfirullahalazim, sangat-sangat menggurunkan kita orang lah waktu tu. Sehingga kan waktu ni kita orang bertiga ni dah tak tahu dah nak buat apa, sambil tengok benda ni hidup live depan mata kita orang waktu tu. Dan bentuk dia ni sangat-sangat menakutkan tau. Dia ni macam batang besar yang menyerupai satu lembaga yang mempunyai rupa wajah yang gelap tau, yang sangat-sangat menakutkan rupanya. Lepas tu Saiful cakap lah kat kita orang, cepat lagi belah weh. Dan saya waktu tu tanpa banyak fikir, saya pun terus buka langkah 5 anak tangga. Saya lompat sekali lompat, sekali langkah je. Bayangkanlah betapa takutnya saya waktu tu boleh buat skill macam tu. Dan Saiful pula tak payah cakap lah, sampai nak terjatuh dia time lari naik tangga tu, sebab berebut naik tangga dengan saya. Dan dalam keadaan tu, masa tu tiba-tiba si Muiz menjerit tau. Yang si Muiz ni dia meraung-raung tau, menangis sambil meraung, anak aku, kata si Muiz lah. Dan lebih kurang macam tu lah, si Muiz ni menangis dan meraung tau, sambil sebut nama anak dia tau. Dan kami berdua ni
tersentak seketika tengok keadaan Muiz yang macam tu. Jadi kami tengoklah, tengok si Muiz ni, dia campak helmet dia dan safety glass dia ni dan bergegas nak buka kasut dia, safety boot dia tu seperti nak buat sesuatu tau, macam nak terjun laut, macam nak pergi dekat tempat benda tu. Jadinya dengan berbekalkan iman yang tak seberapa nak ada dekat saya dengan Saiful ni, kami berdua pun tanpa berfikir panjang berpatah baliklah, pergi tarik si Muiz ni, bawa naik untuk lari, naik atas untuk lari tinggalkan benda tu. Tapi Muiz ni berkeras tau, meronta-ronta, berkeras dengan kami dan dia cakap dia nak selamatkan anak dia. Macam tu lah lebih kurang. Weh, pengal weh kita orang time ni. Anak apa benda yang Muiz merepek ni kan? Sambil meraung, sambil menangis macam tu, sambil dia tunjuk-tunjuk tangan dia dekat benda tu tau. Dia cakap, anak aku weh, anak aku tolong weh, anak aku. Seram pula kita orang berdua time tu tau. Tapi saya dengan Saiful malaslah nak fikir pasal benda tu, dan kami berdua pun peluk si Muiz ni, bawa je, orang kata paksa je naik atas. Walaupun masa tu keadaan kami ni terpaksa bergelut dengan si Muiz tau. Dari terjadi apa-apa yang tak diingini berlaku, dan dalam pada tu jugalah situasi ni disedari oleh seorang in charge kami daripada Belantar atas lah dan nama saya letaklah nama dia ni sebagai Pak Mulyadi tau, bukan nama sebenar dan dia ni Indonesian, orang kata dia Islam dan orang yang beriman sikit lah, jadi kuat solat gitulah, dan sangat berpengalaman. Dan time tu di tengah nak check keadaan kami, orang kata tengah buat kerja kat bawah tu, dan on the way pergi bawah Belantar tu. Dan dia terkejut lah tengok kami kat bawah tu dalam keadaan tengah hura kan, dengan si Muiz terjerit-jerit nak pergi lompat terjun kat laut lah tu kan. Sebab boleh nampak daripada atas tu, kalau kita tengok daripada lantai grating tu kan boleh nampak kan. Dan time tu dia nak turun tu, tiba-tiba ada bunyi tau, bunyi yang sangat-sangat menakutkan, datang daripada benda Allah ataupun batang kayu tadi tu. Seperti bunyi binatang tengah mengaum marah macam tu, garau bunyi dia. Tak tahulah nak explain macam mana bunyi tu. Adalah dalam 5 ke 10 minit bunyi garau tu berbunyi, dan bunyi tu bertukar menjadi bunyi seorang budak-budak tengah menjerit-jerit tau, berulang-ulang dah menjerit. Macam tu lah agaknya. Saya tak berani nak buat sebab nanti Kang boleh mengundang, kata ada orang nasihatkan saya lah Jadinya nyaring sangat bunyi benda ni menjerit, dan diikuti dengan bau hanyir tadi yang semakin membusuk. Dan Muiz time ni dia dah terduduk kat situ dan dia blur tau, macam orang kena sampuk macam tu kan. Tapi mata dia terbuka macam tu tau, dan pandang je ke arah makhluk tadi tu. Dan makhluk batang tu menampakkan sepasang mata merah sangat-sangat tau mata dia. Tambah lagi benda tu berpaut dekat kawasan gelap, melekat dekat kaki pelantar dia. Jadi wajah makhluk tu tak jelaslah kelihatan kan. Dan dengan pantas supervisor saya ni, Pak Mulyadi ni, dia turun mendapatkan kami, dan dia melihat keadaan kami masa tu waktu tu. Dan seperti dia ni mengetahui sesuatu lah apa yang terjadi dekat kami bertiga. Lalu dia terus laungkan azan masa tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kami terasa pelantar yang tempat kami berdiri ni time tu seakan bergoyang-goyang tau, bergegar dengan kuat macam tu lah. Dan air laut pun berkocak-kocak tau masa tu, sehinggalah bunyi budak menjerit tadi tu sayup-sayup kedengaran dan terus hilang daripada pandangan kami. Kawan saya Muiz dah separuh sedar dah masa benda tu dah hilang, dan dia ni nampak macam lemah sangat, longlai, terkulai kat situ je. Dan esoknya dia dihantar pulang ke darat tau. Mungkinlah orang kata efek daripada rasukan benda tu. Saya kurang pastilah bab-bab benda ni. Tapi yang Pak Mulyadi cakap kat kita orang, benda tu boleh merasuk manusia dan boleh menyebabkan kematian jika tersalah langkah. Dan kami diberitahu lagi sekali yang makhluk tu sejenis hantu air ataupun hantu laut lah yang orang panggil benda tu tembuaka ataupun
tumbuh akar macam saya cakap tadi. Dan benda ni, kata orang dulu-dululah, kita jangan sesekali tegur tau bila dah ternampak. Dan ada juga mitos yang mengatakan jika kita alert, dah nampak benda ni, orang kata daripada dari jarak jauh kita dah nampak, adalah lebih baik kita untuk meninggalkan tempat tersebut secepat mungkin sebelum perkara yang tak diingini berlaku. Sebab hantu jenis ni meminta nyawa tau. Dia minta nyawa, makan nyawa lah lebih kurang. Kurang pastilah saya tentang fakta-fakta ni. Tapi bagi yang kaki pancing, mesti ada pengalaman kan pasal binatang ni kan. Kadang-kadang tu ada betulnya jugalah. Cakap orang tua-tua yang dah hidup terlebih dulu sebelum kita ni, tak dinafikanlah. Dalam keadaan mana sekalipun tempat kita berpijak, yang pasti di situ juga adalah tempat makhluk-makhluk jin, syaitan ni berada. Jadi kita yang baik-baik ni, orang kata kita yang baik-baik manusia ni, sentiasalah kena beristighfar. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya pesanan ini juga adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri yang kerdil ni. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Harap anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan ni kan. Kalau anda nak dengar lagi kisah berkenaan dengan pelantar ni, KSM ada lagi satu kisah berkenaan dengan pelantar. Sebab ada pendengar yang minta, penonton yang minta kisah tentang pelantar ni kan. Jadinya KSM usahakan. Alhamdulillah KSM jumpa dan inilah kisah yang KSM sampaikan pada anda. Semoga terhibur. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia kata hantu di pelantar minyak. Okey, saya nak cerita pengalaman seram saya semasa saya ni bekerja di salah sebuah pelantar minyak, iaitu di kawasan dekat-dekat Borneo sana. Memandangkan saya ni masih bekerja dekat sini, bolehlah dikatakan rotate lah juga. Semua pelantar minyak ni saya dah pernah pergi dah. So ada banyak part lah saya nak kongsi. Untuk tidak membuang masa, jom kita pergi ke kisah dia. Okey, kisah ni terjadi pada tahun 2015, bulan Ogos. Jadi saya kenalkan diri saya, masih lagi Yus tadi yang cerita, yang mana saya pada masa tu bekerja shift malam tau, daripada jam 6 petang sampai pukul 6 pagi. Dan tugas saya ni pada masa tu ialah sebagai fire watcher, mesin welding dan air compressor. Dan masa tu pelantar tengah shutdown. Maksudnya bagi orang-orang yang bekerja di pelantar ni, dia orang confirm tahu bila dengar perkataan shutdown ni je, sudah semestinya lah minyak dan gas tidak akan berfungsi di saluran-saluran pipeline ni yang ada dekat pelantar tu. Saya tak tahulah macam mana nak explain kan, kata dia. Korang google je lah. Okey, baiklah. Kita skip je lah pasal shutdown tu. Masa tu saya diarahkan untuk menjaga bahagian mesin welding tau. Dan mesin air compressor ni di kawasan GP. Kalau tak silap, GP tu generator platform lah. Platform nama dia. Macam biasalah, setiap fire watcher ni akan diberi walkie-talkie untuk kami communicate dengan in charge dekat worksite yang tengah hot work, welding, grinding, cutting, lebih kurang macam itulah kerja-kerja kat situ. Dan masa tu jam kira-kira dalam pukul 10 malam tau, lebih kurang macam tu lah. Perut pula tengah orang kata lapar, dan plus dah waktu tu dah mengantuk gila dah. Yelah, sebabkan seorang-seorang monitor mesin ni tak ada teman nak berborak apa semua kan. Lagipun shift malam masa tu tak ramai orang, cuma ada 12 orang je dekat site lah. Dan saya pula jaga mesin tu dekat main deck tau, which is kawasan atas platform. Dan hot work atau pula dekat Keller deck, bawah main deck lah. So saya tak nampak lah situasi dia orang dekat bawah tu. Dan dekat cellar deck tu pula ada walkway, shortcut lah untuk kita orang balik ke accommodation quarters. So ada dua jalan dekat kawasan GP ni tau, atas dan jalan bawah. Dan tengah mengantuk-gantuk ni sambil tunggu jam pukul 12 ni. Orang kata pukul 12 tu time lunch hour ataupun time tengah makan lah, time tengah lagi rehat. Tapi ni tengah malam kan. So bagi shift malam, saya pun termenung lah sambil tengok keadaan air laut waktu tu, sambil nyanyi-nyanyi lagu Exist kata dia. Tengah berangan-berangan live concert time tu lah konon-kononnya kan. Tengok kiri kanan, sunyi je waktu tu. Hanya saya seorang je yang ada dekat atas tu kan. Sebab yang lain ni semua dekat bawah sana. Dan memandangkan jam lagi 15 minit lagi nak break punya time, separuh daripada kawan-kawan yang dekat bawah tu
dah ada yang dah orang kata ular-ular lah curi-curi balik ke quarters dah time tu. Jadinya time ni saya fikir dan rasalah tinggallah saya 3-4 orang je ada dekat bawah tu. Dan pada masa tu dalam kepala otak ni saya fikir tau, tepat jam 12 nak off mesin tau, off gas detector, lepas tu balik quarters. Sebab dah lapar kan waktu tu, dah pukul 12 tepat dah waktu tu. Tiba-tiba kan walkie-talkie saya ni berbunyi tau. Ni daripada supervisor technician lah. Use, call back. Dan saya pun jawab, yes, go ahead. Saya jawab macam tu lah cik pandai aku buat. Ni lebih kurang dia berbual pakai walkie-talkie lah. Dan use, can you stay for 10 minutes please? Don't off the machine because the welding joint almost done. Give me 10 minutes, after that you can off. Lepas tu saya pun jawab lagi, okay boss, okay, copy. Dan masa tu lah saya tunggulah lagi dalam 10 minit lagi waktu tu kan. So dalam hati time perut lapar ni juga dah dia nak suruh saya tunggu 10 minit lah, apalah, macam-macam hal lah. Tapi tak apalah, nak tak nak pun kena hadap juga benda ni sebab kerja kan. So saya time tu tengah tunggu tu dah nak sampai 10 minit tau. Walkie-talkie saya berbunyi lagi sekali tau. Ni daripada supervisor technician tadi lah. Use, call back. Yes, go ahead. Dan saya jawab yes, go ahead lah So supervisor technician cakap, use 5 minutes. Wait until I call you back. Lebih kurang macam ni lah dia cakap. So saya waktu tu dah mula pelik tau. Dan dalam hati saya, apa hal pula ni 10 minit, kejap 10 minit, kejap tambah lagi 5 minit kan. Dan time tu saya dah rasa tu macam nak marah lah. Sebab kena tunggu lagi, tambah 5 minit lagi kena tunggu. Sedangkan yang lain-lain kawan-kawan saya ni awal-awal lagi dah gerak balik quarters tau. Tinggal saya je tau dekat main deck tu sorang-sorang. Yang 3 orang lagi pula dah dekat bawah lah Dan kalau dia orang gerak balik quarters pun memang saya tak nampak tau, sebab dia orang lalu jalan bawah tau. Yang tu yang buat saya geram, rasa nak marah sangat tau. Sambil tunggu punya tunggu dah lepas dah 5 minit. Dan saya tunggulah, orang kata supervisor technician ni radio saya lagi. Tapi time tu tak ada pula, dia call radio saya tau. Dan so waktu ni saya dah tak puas hati lah, saya radio lah dia. Saya radio technician supervisor call me back. Technician supervisor call back. Dan supervisor technician bunyi tau, 5 minit. Daripada supervisor punya technician punya walkie lah. So saya dah mula gelabah dah time dia tau. Dia asyik tambah 5 minit. Dah 5 minit tambah lagi 5 minit. Apa ni tak pandai makan ke apa kan? Tak kerti nak lapar ke apa. Dan time ni saya dah rasa macam aku tak kira lah. Saya off gas detector dan saya off mesin air compressor dulu. Mesin welding saya biarkan on je tau. Tiba-tiba hujan renyai-renyai turun tau masa tu. Dan pada masa yang sama, saya nampak tau seorang budak technician ni dengan coverall biru gelap. Dia tengah berdiri dan melambai-lambai ke arah saya tau, dekat tangga nak turun ke bawah tu, tempat dia orang buat hot work tu lah Tempat dia berdiri tu agak gelap tau sebenarnya. Jadi saya tak berapa pecam lah muka yang melambai-lambai pada saya tu. Dan masa ni saya belum rasa apa-apa lagi tau, tak fikir apa-apa. Dan saya pun pergilah dekat budak yang lambai pada saya ni. Dan time tu dia on the way turun ke bawah tau, menuju ke tempat hot work. Jadi saya pun ikut dia daripada belakang dalam jarak 20 meter macam tu lah Tengah ikut dia daripada belakang tu. Yang hairan ni, dia tu tak bercakap langsung tau, diam je. Dah sampai separuh tangga tu, kita orang turun tu, tiba-tiba budak tu hilang entah ke mana, tak tahulah. So time ni saya ni berada betul-betul dekat tengah-tengah tangga tu tau. Dan saya pun terus turun dekat side hot work tu. Dan saya tengok kat situ, Allahu Akbar, seorang pun tak ada tau time ni. Sunyi dan gelap gila kat situ. Memang saya dah rasa dah dia orang semua ni dah balik, dah pergi quarters dah. Dan tempat tu dah housekeeping pun dah kemas pun. Dan gelap sangat kat situ. Dan saya pun periksa lah tempat welding tu. Dan dah siap dah seperti 30 minit yang lalu lah. Orang kata dah lama jugalah siapnya. So saya geram macam ni. Dah mula saya rasa geram. Jadinya seramnya bermula dekat sini tau. Time ni saya panggil guna radio lah. Saya panggil supervisor technician tu, tapi dia tak balas-balas tau. Jadinya saya tengok jam waktu tu dah pukul 12 lebih dah Dan budak yang lambai-lambai dekat saya tu, memang saya tak nampak langsung tau dekat bawah ni. Puaslah saya cari, merata-rata saya cari dekat bawah ni, tapi tak ada.
Dan bulu-bulu roma saya pun dah start berdiri tau, dah meremang lah time tu. Dalam hati saya ni memang salah, itu bukan manusia lah kan. So saya pun dengan hati yang sedikit cuak ni naik tangga dengan selamba je lah buat-buat macam tak perasan, buat-buat macam tak apa-apa kan. Dalam hati ni tak putus-putus tau, berzikir tau, la haula wala quwata illa billahil azim kan. Dalam hati tu berulang-ulang saya baca benda tu. Sebab nak kena tutup mesin welding kan, tadi saya tak tutup kan. So benda ni wajib kena tutup tau. Dan lepas meninggalkan site memang semua benda lah sepatutnya memang kena tutup. So saya dengan tabahnya saya naik tangga tu macam biasa, satu tangga, satu anak tangga, satu anak tangga. Walaupun terasa tegak sangat bulu roma saya ni berdiri time tu, terasa macam benda tu dekat je, ada dekat belakang saya tau. Tak semana-mana tau, radio saya ni berbunyi tau. Yus, where are you, Yus? Dan saya jawab lagi, I'm still here, Mindan. Where are you? Supervisor, technician cakap, oh my god, what are you doing there? Come back here. Come back to quarters, it's raining. We all here waiting for you. What are you doing there? Too late. Too long. Come faster. Saya dah mula ketakutan tau time ni. Kan saya dapat rasa yang minta 10 minit dengan 5 minit tu bukan supervisor technician saya tau, tapi benda Allah tu yang cuba nak main-mainkan saya. Jadinya tanpa buang masa saya pun offkan mesin-mesin dekat atas tu, dan hati saya ni terdetik tau, nak tengok tempat budak technician tu melambai kat saya tadi tu kan. Saya pun tak tahulah kenapa yang saya ni boleh niat, boleh tergatal pula nak tengok juga. Orang kata kalau dah nak nampak tu kan, nampaklah juga kan, memang rezeki kata dia. Bila saya palingkan muka saya menghadap tempat dia berdiri melambai saya tadi tu, ya Allah, time ni hanya Tuhan je lah yang tahu tau macam mana perasaan saya mengucap panjang tau saya waktu ni. Dan saya nampaklah budak tu tengah menghadap ke laut membelakangi saya tanpa kepala tau, di tempat dia berdiri melambai-lambai saya tadi. Astaghfirullahalazim. Memang saya mengucap panjang lah, memang lari tak cukup tanah lah saya waktu ni. Dan sampai dekat quarters ni saya pun marah-marah tau dekat diorang ni, asal tak radio, asal kau tak beritahu aku, korang ni memang belah gitu je kan. Dan biarkan saya seorang-seorang dekat situ. Dan diorang pun cakap tau, sebenarnya diorang dah radio saya berkali-kali lah, tapi saya ni tak reply tau. Diorang fikir ni mungkinlah saya ni dah sampai quarters dulu. Sampailah diorang perasan bila diorang dah sampai kat quarters tu, tak ada pula saya dekat sana, dan tak ada time makan dekat galley tu tau. Sebab tu diorang call dekat radio saya ni sampai saya jawab. Dan masa tu lah saya tanya diorang pasal 10 minit dan 5 minit tu. Rupanya diorang tak tahu pun pasal tu. Dan tepat jam 12, semua diorang ni semua dah gerak balik quarters lah, lalu kat jalan walkway dekat bawah tu. Jadinya memang saya tak nampak lah time tu kan, sebab diorang lalu bawah. Dan lepas tu saya ceritalah kat diorang pasal budak yang lambai-lambai kat saya tu. Dan bila diorang dah dengar cerita saya, masing-masing pandai pula kan kecup perut bila dengar cerita saya. Dan lepas tu barulah saya ni kena suruh body system tau. Tak ada lagi jaga seorang-seorang bila shift malam. Sebenarnya banyak lagi pengalaman saya dekat pelantar-pelantar minyak ni. Tapi ini adalah salah satu yang saya rasa paling seram. Dan ini dah kita share dekat Kisah Seram Malaysia. Okey, ini adalah Kisah Seram Malaysia yang terakhir pada kali ini dan pada malam ni. Semoga anda semua terhibur. Ampunkan saya, maafkan saya jika ada kesalahan tata bahasa, kesilapan dalam bercakap kan. Maaf sangat-sangat. Terima kasih kerana sudi mendengar Kisah Seram Malaysia pada kali ini sampai habis, dan semoga terhibur. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.